Selamat sejahtera kepada guru-guru dan murid-murid. Terima kasih atas kesundian untuk meluangkan masa untuk menghadiri Google Meet pada hari ini. Saya Misin ingin berkongsi format baharu KSSM Matematik SPM tahun 2021. Kita mengetahui bahawa sukatan pelajaran yang lama telah digantikan oleh KSSM untuk semua tingkatan. Oleh itu, anda perlu mengetahui format baharu KSSM Matematik SPM tahun 2021. Matematik SPM tahun 2021 terdiri daripada dua kertas, kertas 1 dan kertas 2. Kedua-dua kertas merupakan ujian bertulis, iaitu bukan ujian lisan. Kalkulator saintifik yang tidak diprogramkan boleh digunakan dalam kedua-dua kertas. Aras kesukaran bagi soalan yang diuji dalam kedua-dua kertas ini mengikut nisbah rendah 5, sederhana 3, tinggi 2. Ini menunjukkan sebanyak 50% soalan daripada jumlahnya merupakan soalan yang mudah. Kertas 1. Kertas 1 terdiri daripada soalan objektif aneka pilihan. Jawapan ABCD diberikan. Setiap jawapan ABCD ada distraction. Ini menyukarkan anda memilih satu jawapan yang paling tepat. Oleh itu, anda perlu berfikir masak-masak sebelum memilih jawapan. Kebarangkalian jawapan ABCD adalah sama. Katakan, anda tidak dapat menjawab soalan yang ke-40. Anda boleh pilih jawapan D sekiranya banyak soalan anda pilih jawapan A, B dan C. Kertas 1 terdiri daripada 40 soalan sebanyak 40 markah. Setiap soalan diberikan 1 markah. Anda perlu jawab semua soalan dalam 1 jam 30 minit. Aras kesukaran bagi soalan yang diuji adalah dari tahap 1 hingga 4. Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis. Kertas 2. Kertas 2 terdiri daripada soalan subjektif respon terhad. Stimulus diberikan untuk membantu anda menjawab soalan. Stimulus mahakan apa harus dijawab berdasarkan skop yang disoal. Contohnya, selesaikan persamaan braket S campur 3 braket 2S campur 1 braket sama dengan 7, 3 maka diberikan. Kita mengetahui bahawa soalan ini merupakan persamaan kuadratik. Oleh itu, anda perlu jawab mengikut step yang diperlukan dalam persamaan kuadratik, iaitu tulis persamaan ini dalam bentuk persamaan kuadratik, melakukan pemfaktoran, kemudian menggunakan kalkulator mencari nilai bagi pemboleh ubah. Kertas 2 juga terdiri daripada soalan subjektif berstruktur. Jawapan anda bergantung pada penyelesaian sebelumnya. Contohnya, Salves menyertai pertandingan larian 100 meter semasa kejohanan olahraga di sekolahnya. Graf laju masa di sebelah menunjukkan kelajuan larian Salves sehingga garisan penamat. Hitung soalan A nilai T, B laju purata larian Salves dalam kilometer per jam, 6 markah. Anda perlu berjaya mencari jawapan bagi soalan A terlebih dahulu, barulah anda dapat menjawab soalan B. Kertas 2 terdiri daripada bahagian A. Sebanyak 10 soalan, 40 markah diberikan, anda perlu jawab semua soalan. Setiap soalan 3 hingga 5 markah diberikan. Soalan B, 5 soalan sebanyak 45 markah, perlu jawab semua soalan. Setiap soalan diberikan 6 hingga 10 markah. Bahagian C, ada 2 soalan tetapi anda perlu pilih satu soalan untuk jawab. Sebanyak 15 soalan, diberikan 15 markah. Soalan yang diuji meliputi berbagai bidang, iaitu sukatan pelajaran dari tingkatan 1 hingga 5,
Berbagai konstruk dari tahap 1 hingga 6 meliputi cerita yang sama dan banyak ayat diberikan sebagai maklumat. Kita lihat contohnya. Raja 8 menunjukkan sisi 4 PQRS yang dilukis pada satu grid segi 4 sama berukuran 1 meter. A. Namakan bentuk sisi 4 itu 1 markah. B1. Berdasarkan lukisan yang diberi dalam Raja 8 dengan membahagikan bentuk lukisan itu kepada dua bentuk asas, cari dalam meter luas sisi 4 PQRS itu. Kedua, jika sisi 4 PQRS itu merupakan lukisan berskala bagi sebidang tanah kepunyaan Encik Ali dengan skala 1:250, cari A. Panjang sisi PQ sebenar tanah itu dalam meter. B. Luas sebenar tanah itu dalam meter persegi. Ungkapkan jawapan anda dalam bentuk piawai 5 markah. C. Lukisan berskala tanah Encik Ali itu dipindahkan pada satu sata kates seperti yang ditunjukkan dalam Raja 9. Sisi 4 ABCD ialah kedudukan sebidang tanah lain kepunyai Pak Ahmad. Diberi bahawa bentuk tanah Pak Ahmad merupakan imej bentuk tanah Encik Ali di bawah gabungan transformasi MN. Pertama, huraikan selengkapnya transformasi A, N, B, M. Kedua, jika Pak Ahmad ingin memargai tanahnya, hitung jumlah panjang pagar dalam meter yang diperlukan. Ketiga, jika Pak Ahmad ingin menjual tanahnya dengan harga RM25 setiap meter persegi, cari harga jualan yang diperoleh dalam juta RM terdekat 9 markah. Kita dapat lihat banyak ayat diberikan. Anda perlu membaca setiap ayat secara teliti kerana setiap ayat itu merupakan maklumat bagi anda menjawab soalan. Kemudian kita dapat lihat, walaupun kita ada banyak soalan dari A, B, C, soalan pertama, kedua, ketiga, semua ini menceritakan satu benda yang sama, iaitu sisi 4. Dan soalan yang diuji meliputi sukatan pelajaran dari tingkatan 1 hingga 5. Contohnya, luas, perimeter dan transformasi. Dan begitu juga soalan tahap 1 hingga 6 pun diuji dalam bahagian tersebut. Seperti yang saya cakap tadi, soalan dari tahap 1 hingga 6 diuji dalam kertas 2. Iaitu soalan mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Anda diberi 2 jam 30 minit untuk menjawab soalan. Setelah kita melihat format, di sini saya ada maklumat tambahan. Huraian tambahan dalam booklet bermaksud anda tidak perlu bimbang. Kertas tidak cukup untuk menjawab soalan. Kebiasaannya, kertas yang diberikan dalam SPM adalah lebih. Dia ada had soalan A, B, C. Sub soalan yang diuji boleh A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Menguji 5 bidang pembelajaran bermaksud meliputi sukatan pelajaran dari tingkatan 1 hingga 5. Ada tema, nombor dan operasi, sukatan dan geometri, berkaitan dan algebra, statistik dan kebarangkalian, matematik diskrit. Rumus iaitu formula yang diberikan dalam peperiksaan juga berdasarkan 5 bidang pembelajaran tersebut. 1/3 soalan menengah rendah. Saya sudah kata soalan yang diuji meliputi soalan dari tingkatan 1 hingga 5. Soalan tingkatan 1, 2, 3 telah mengambil sebanyak 1/3 daripada jumlah soalan. 50% bahan grafik akan diberikan dalam kertas soalan, oleh itu anda perlu ada kemahiran analisis yang baik. 10% peperiksaan pusat. Oleh itu, anda mesti dapat jawab soalan matematik SPM. Soalan yang ada dalam matematik SPM adalah berbeza dengan soalan yang ada dalam peperiksaan sekolah.
Soalan kebat pun ada diuji dalam kertas 2, merupakan soalan panjang beserta grafik diberikan. Soalan kebat bukan soalan TIMSS dan PISA yang anda pernah jawab semasa anda tingkatan 2 dan 3. Aras kesukaran yang diuji dari tahap 3 hingga 6 iaitu aplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. 5 ciri-ciri yang ada dalam soalan kebat: stimulus, multiple layers of thought, unfamiliar context, real-life situation, non-repetitive. Bermaksud, stimulus akan diberikan untuk membantu anda mencari jawapan. Kemudian, anda perlu berfikir, tidak mungkin baca soalan sahaja anda dapat jawapan. Kemudian, soalan yang diberikan merupakan soalan yang anda tidak biasa yang terdapat dalam kehidupan harian dan soalan itu tidak pernah diuji sebelum itu. Itu sahaja daripada perkongsian saya. Sekiranya anda hendak melihat atau mengingat balik apa yang saya cakap, anda boleh klik atau subscribe YouTube yang bertajuk Teacher Teacher. Video ini akan upload dalam YouTube Teacher Teacher. Sekian, terima kasih.